Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sensei 1979. Pada hari ini saya nak melaksanakan kelas online berkaitan dengan SKR 2102 LNP 0103. Okey, kelas online disebabkan oleh PKP 3.0 dilaksanakan. Jadi untuk hari ini saya akan melaksanakan amali. Saya sendiri akan melaksanakan amali. Jadi tugas pelajar hanya melihat bagaimana proses amali tersebut dijalankan. Kemudian pelajar dikendaki untuk mengingat setiap proses. Kalau boleh tolong catatkan di dalam nota masing-masing step ataupun langkah-langkah kerja yang saya laksanakan. Okey? Jadi jom kita lihat bagaimana proses untuk melaksanakan proses rombak rawat ke atas roda steering. Okey, bagi melaksanakan kelas amali untuk menanggaskan roda steering, jadi kita perlukan peralatan tangan. Okey, di antara peralatan tangan yang diperlukan adalah ratchet. Okey, kita perlukan ratchet. Kita masukkan ratchet ke dalam bakul. Kita perlukan T, T handle. Okey. Kita perlukan extension, kita perlukan top key ataupun semua panggil star key, top key, tapi yang ni saya gunakan dengan ratchet kecil. Depan ni adalah top key atau star key. Kemudian kita perlukan soket, bergantung kepada dia punya size yang terdapat pada roda steering. Kemudian kita perlukan screwdriver Phillips, screwdriver Phillips, dan yang terakhir kita perlukan marker pen lah. Ini adalah protection cover, fender cover ataupun wing cover. Jadi kita nak lihat step-step yang step-step untuk melaksanakan proses kerja amali. Jom kita lihat. Ini adalah kenderaan yang akan digunakan bagi melaksanakan kerja amali kita pada hari ini, iaitu Naza. Kenderaan jenis Naza Sutera. Naza Sutera ataupun kita panggil sebagai Naza Forza. Jadi kita gunakan Naza Forza. Sebelum kita menanggalkan roda steering, yang pertama kali kita kena kenal pasti terlebih dahulu jenis roda steering yang digunakan pada kenderaan. Jadi bagi Naza Forza ni, jika kita lihat dia punya steering wheel didatangkan sekali dengan airbag system. Sebab di sini ada tulis SRS, SRS airbag. Jadi untuk kenderaan yang menggunakan airbag, dia perlukan langkah keselamatan lah untuk menanggalkan dia punya roda steering. Jadi untuk kenderaan jenis ni, apa yang kita perlu lakukan adalah pertama sekali kita mesti putuskan terlebih dahulu bekalan kuasa dia. Jadi nak putuskan bekalan kuasa, kita kena tanggalkan bateri terminal. Apabila hood kenderaan telah dibuka, kita hendaklah memasang protection kit, iaitu fender cover ataupun wing cover, untuk mengelakkan sebarang kerosakan ataupun kenderaan kita daripada tercalar. Kita telah pasangkan protection kit ataupun wing cover untuk elakkan sebarang kerosakan ke atas permukaan badan kenderaan. Seterusnya adalah kita menanggalkan terminal bateri. Jika kita nak menanggalkan terminal bateri, terminal yang pertama kita mesti tanggalkan adalah terminal negatif, kemudian diikuti dengan terminal positif. Bagi kenderaan ni, bateri dia memang dah tiada. Jadi kita tak perlulah nak tanggal sebab memanglah tak ada bateri. Ini terminalnya. Positif mesti warna merah dan negatif warna hitam. Tapi kalau kita nak tanggalkan terminal bateri, kita start daripada yang negatif. Kemudian baru ikut positif. Masuk dalam kenderaan, kita wajib untuk meletakkan protection cover untuk kenderaan, untuk memastikan seat kenderaan sentiasa bersih lah. Jadi kita letakkan seat cover. Jadi sebenarnya bengkel tak ada seat cover, jadi kita letakkan
protection cover yang bersih lah sebagai seat cover. Okey, kita letak. Ini untuk elakkan daripada seat kotor lah. Nanti dia akan dijadi amalan supaya nanti apabila kita kerja nanti kita sentiasa memberi perlindungan ke atas kenderaan customer. Pastikan customer berpuas hati dengan hasil kerja kita. Pertama sekali kita kena tanggalkan steering column cover. Okey, ini steering column cover ni kita kena tanggal keluarkan. Okey, jadi kita nak tanggalkan. Biasanya dia akan gunakan lebih kurang satu ataupun dua skru sahaja diikat pada bahagian bawah sini. Okey. Jadi kita tanggalkan dia punya cover, steering column cover terlebih dahulu. Membukanya. Okey, jadi saya dah buka dia punya steering column cover. Okey, steering column cover saya dah bukakan dan kita simpan steering column cover ni pada tempat yang sesuai. Okey, simpan pada tempat yang sesuai. Dan pastikan dia punya skru ni, okey, ini skru, pastikan skrunya kita simpan pada tempat yang sesuai. Biasanya student apa dia buat? Okey, dia buka 10 skru, dia pasang 5 skru. 5 lagi dia campak entah ke mana. Okey, jadi kita kena bertanggungjawab Kalau kita buka 10 skru, pasang semula balik 10 skru. Jangan kata tak jumpa tempat. Kita mesti ingat apa yang kita buat. Okey, jadi saya dah tanggalkan bahagian steering column cover pada bahagian bawahnya. Yang ni tempat dia punya key, tempat dia punya kunci. Okey, saya dah tanggalkan. Ini dia punya skru. Dia memang melekat dekat sini. Jadi kita simpan pada tempat yang selamat, yang sesuai. Dan seterusnya kita nak tanggalkan dia punya bahagian airbag. Ini airbag ni adalah dia amat membahayalah jika kita tak ikut dia punya standard operation procedure dah. Kita tak ikut step langkah dia, memang bahaya. Okey. Kita akan tanggalkan dua bahagian skru yang mengikat airbag pada roda steering. Okey, dia punya skru di mana? Kita lihat Itu adalah lubang Itu adalah lubang dia punya skru. Jadi lubang tu yang kita nak masukkan kita punya top key untuk tanggalkan dia punya airbag. Gunakan top key top key. Yang ni saya mudahkan. Saya guna ratchet yang kecil untuk tanggalkan dia punya airbag. Okey, kita tanggalkan bahagian kanannya. Ini kita tanggalkan bahagian kirinya. Okey, start. Kita mulakan. Okey. Kita cuba keluarkan dia punya airbag. Airbag ni sesuatu yang berbahaya sebab dia sensitif, dia tak boleh ada elektrik. Kalau dia ada elektrik, dia boleh meletup dan dia punya kecepatan adalah dalam lingkungan 0.05 saat untuk mengembang sepenuhnya. Jadi jika kita buat silap, kemungkinan besar kita boleh cedera parah ataupun meninggal lah. Saya angkat dia punya airbag. Okey, di belakang airbag biasanya dia akan ada harness. Okey, dia akan ada harness. Ini harness ni adalah untuk horn. Okey, harness ni adalah untuk horn, kiri dan kanan horn, sebab di atas kita punya airbag ada horn. Okey, ada horn, dua horn. Jadi dia ada dua button horn, jadi ada dua wire. Okey, ini wire dia. Okey, horn. Dan kemudian dia akan ada harness berwarna yang insulator dia, penebat dia berwarna kuning. Jadi jika kita lihat harness yang berpenebat kuning macam ni, itu adalah semua melibatkan SRS system. Okey. Jadi SRS system ni diwakili dengan harness yang ditebatkan dengan insulator berwarna kuning. Okey. Okey, semacam ni macam mana kita nak buat? Kita perlu tanggalkan dia punya horn. Okey, horn dia punya
wire harness dia kita tanggalkan. Okey, tanggalkan mudah saja macam ni, kita tanggalkan. Kemudian kita kena tanggalkan dia punya airbag. Okey, kita kena tanggalkan dia punya airbag. Okey, kita tanggalkan macam tu. Okey, dah tanggalkan airbag, inilah airbagnya. Jadi airbag ni sangat bahaya. Jangan sama sekali untuk kita sentuh dia punya pin di bahagian tengah tu. Dia ada 2 pin saja. Pin tu untuk current masuk dan dibumikan. Jika kita sentuh dua current tersebut, kita takut jari kita ada elektrostatik. Okey, bila jari kita ada elektrostatik, kita sentuh pin tersebut, airbag akan diaktifkan. Jika diaktifkan, meletup dalam 0.05 saat. Kita bayangkan apa yang berlaku. Jika ini terkena pada muka kita, bermaksud jahanamlah muka kita, cederalah kita. Ini sangat tajam. Ini sangat tajam bahagian airbag. Jadi yang ni yang kita kena jaga betul-betul. Sebolehnya jangan sentuh bahagian tengah pin tersebut, takut jari kita ada elektrostatik dan mengaktifkan dia punya airbag. Airbag meletup dalam 0.05 saat, kita tak sempat nak mengelak langsung. Kemungkinan cedera parah tu akan berlaku. Jadi airbag ni apabila kita dah tanggal macam ni, sepatutnya kita simpan di dalam kotak. Kita simpan di tempat yang selamat. Okey, jadi kita simpan airbag di dalam di tempat yang sesuai dan selamat. Okey, ini adalah bahagian steering wheel ataupun roda steering yang mana airbagnya telah ditanggalkan. Apabila kita dah tanggalkan airbag, kita dapati yang bahagian steering wheel ni diikat pada steering column dengan menggunakan satu nut sahaja. Okey, ini dia punya nut. Jadi nut ni kita perlu tanggalkan. Okay? Kita perlu tanggalkan untuk mengeluarkan dia punya roda steering. Jadi macam mana langkah untuk menanggalkan nut ni? Yang pertama sekali yang saya nak beritahu dekat sini, sebelum kita nak tanggalkan nut ni, okey, kita nak tanggalkan nut ni, kita mesti buat tandaan terlebih dahulu. Supaya apabila kita dah tanda nanti, apabila kita tanggal, kemudian kita nak pasang nanti, kita boleh ikut tandaan tersebut. Sebab apabila awak tanggal nanti tanpa tandaan, nak pasang nanti, kita tak tahu dia punya posisi yang betul. Okey, jadi kemungkinan besar apabila kita dah pasang, mungkin steering dia akan jadi sengit. Terpaksa kita buka lagi sekali dan pasang semula. Jadi kita nak elakkan perkara tersebut berlaku, kita buat tandaan. Nak tanda, macam mana nak tanda? Kita boleh guna marker pen, kita boleh guna liquid paper, dan kita boleh guna apa sahaja. Janji di situ ada tinggal bekas tandaan. Jadi hari ini saya nak guna marker pen. Nak tanda dia, kita tanda atas dia punya shaft, steering column shaft satu. Okey, kita dah tanda atas steering column shaft satu. Kemudian kita tanda atas roda steering pula satu. Okey, nak tanda panjang pun boleh. Okey, jadi dia kena tanda sebaris lah. Kita tanda dia sebaris. Okey, tanda sebaris sebegitulah. Kalau nampak lah kan, saya nampak lah. Dalam recording mungkin tak berapa nak jelas lah. Telefon murah kan. Okey, jadi apabila kita dah buat tandaan sebegitu, maka bolehlah kita untuk longgarkan bahagian dia punya nut tadi. Nut kita guna apa? Okey, kita guna ratchet boleh. Kita guna T-handle boleh. Dan kita mesti guna dengan extension. Okey, jika extension ni terlalu panjang, kita ambil extension yang lebih pendek lah. Okey, saya guna soket 19 soket 19 untuk tanggalkan dia punya nut. Untuk tanggalkan nut. Jadi kita tanggalkan Okey. Ada yang sangat ketat, tapi yang ni yang dah buka berulang kali, jadi longgar lah. Kalau yang tak pernah buka, dah sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun tak pernah buka dia punya roda steering, nak tanggalkan dia punya nut ni pun dah satu kerja kan. Jadi yang ni mudah sebab dah selalu sangat dibuka. Jadi apabila kita dah longgarkan dia, okey, kita longgarkan dia, kita kena putar nut ni sampai paras permukaan dia punya shaft. Okey, rata rata macam ni. Kita jangan terus cabut steering kita jangan terus cabut steering, tapi kita tanggalkan nut ni sampai rata permukaan dia macam ni, biar tak ada gap di bawah sini. Okey, tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk kita sentap dia punya steering keluar.
Okey, bagi steering yang dah sangat lama tak pernah dibuka tu, semestinya dia dah berkarat. Dia dah berkarat dia punya di antara roda steering spline dengan dia punya shaft spline. Okey, jadi dia dah berkarat. Bila berkarat, nak keluar sangat susah. Jadi apabila nak keluar sangat susah, kita kena sentak. Bila kita kena sentak, kita kena jaga kita punya keselamatan. Jadi kita jangan sama sekali tanggalkan nut ni keluar. Sebab apabila kita tanggal nut keluar, bila kita sentak dan bila dia tercabut, okey, kita sentak, dia tercabut, bermaksud dada kita akan dihempas oleh roda steering atau muka kita akan dihempas oleh roda steering diakibatkan oleh sentapan yang kita buat. Jadi pastikan nut ni jangan tanggal. Okey, jadi kita lihat mudah ke susah? Kemungkinan yang ni mudah lah sebab dah berulang kali dibuka kan. Okey, kita lihat pun susah juga nak keluar. Okey, jadi saya cuba sentak lah. Okey. Oh, sangat susah. Baru beberapa bulan tak dibuka, dia dah ketat macam ni. Jadi kita enjak sedikit seat ke belakang untuk dapat momentum. Oh, maksimum seat. Okey. Setengah steering mungkin dia ada dia punya puller, dia letak puller and then dia boleh tarik. Okey, yang ni saya cuba sentak dulu dah. Sebab puller kita memang tak ada puller lah. Jadi kita guna tenaga untuk rentap dia, sentak dia. Kita ketuk-ketuk dulu supaya dia punya karat-karat tu mungkin boleh tertanggal lah. Bawah dia macam ni je saya nak tunjuk saya buka nanti saya pasang balik. Okey, jadi macam ni lah. Okey, dia ada spline. Okey, shaft pun ada spline. Jadi spline di antara roda steering dengan shaft tu semuanya dah berkarat. Bila berkarat macam ni lah jadinya. Okey, susah untuk ditanggalkan. Jadi kita ketuk-ketuk untuk memastikanlah sebolehnya dia punya karat tu tertanggal. Okey, sekarang ni dah tertanggal. Okey, nampak dah tertanggal. Jadi memang kasar. Okey, jadi memang kasar nampak dia. Tapi itulah kaedah dia. Jika kita nak berlembut dengan roda steering, besok pagi pun tak boleh nak tanggal. Okey, jadi kita tanggalkan dia punya nut. Nut saya tanggalkan. Spring washer saya tanggalkan. Simpan pada tempat yang sesuai. And then kita boleh tanggalkan dia punya roda steering. Nak tanggalkan roda steering, pastikan tanggalkan dengan elok supaya wire-wire, kabel-kabel tak putus lah. Okey, sekarang saya dah berjaya untuk keluarkan dia punya roda steering. Okey, inilah roda steeringnya. Roda steering ni susah untuk berlaku kerosakan. Kalau berlaku kerosakan pun bukan disebabkan oleh roda steering, tapi disebabkan oleh mungkin dia punya spiral cassette. Okey, mungkin dia punya horn system, mungkin airbag system, okey, mungkin steering column, switch. Rosak baru kita kena tanggalkan dia punya steering wheel. Okey, ini steering wheel telah ditanggalkan daripada kenderaan. Okey. Okey, ini adalah spiral cassette. Okey, spiral cassette ataupun kalau US panggil clock spring. Okey, kalau UK, United Kingdom, dia panggil spiral cassette. Kalau US, United States, okey, dia panggil sebagai clock spring. Okey, apa tujuan clock spring ni? Okey, tujuan clock spring ni untuk menyambungkan punca kuasa ataupun kuasa elektrik daripada bateri ataupun daripada alternator ke bahagian steering wheel yang sedang berputar. Okey, tanpa adanya clock spring ni ataupun spiral cassette ni, jika kita putar roda steering, semestinya roda steering kita boleh putar dalam lingkungan 2 ataupun 3 pusingan. Okey,
Jika 2-3 pusingan, kalau tanpa spiral cassette ni, ia akan menyebabkan wire yang ada pada sini, harness yang ada pada sini mesti berpintal pada dia punya shaft dan menyebabkan harness ataupun wire tersebut terputus. Okey, terputus. Jadi untuk mengelakkan wire ataupun harness ni terputus sewaktu roda steering diputarkan, jadi spiral cassette diadakan ataupun clock spring ni dicipta. Jadi kita lihat macam mana dia berputar. Jadi saya tunjuk contoh lah ni. Jadi ini dia punya arrow lah ni. Ini dalam keadaan steering straight, lurus, bermaksud di sini dia ada arrow sini, ada arrow sini. Okey. Arrow bawah, arrow atas tunjuk, bermaksud dia dalam keadaan steering lurus. Dia boleh berputar lebih kurang dalam 3 pusingan lah benda ni. Dia tak boleh putar sikit je. Dia kena mesti lebih 2 pusingan ataupun 3 pusingan daripada pusingan steering. Okey, macam mana dia putar? Kita lihat Kalau steering, roda steering dia putar, dia pun akan turut berputar. Barulah benda ni tak boleh putus. Jadi yang ni kita tak boleh pusing overdose. Kalau kita pusing dia overdose, bermaksud nanti benda ni akan jahanam lah. Dia punya spiral cassette ni dalam dia punya ribbon dia akan putus. Okey, jadi yang ni kita kena jangan overdose. Okey, maksimum kita boleh putar berapa? Satu pusingan. Dua pusingan. 3. Okey, 3 pusingan. 4 pusingan. Okey, 4 pusingan sahaja. Okey, ni dah tak boleh putar dah. Kalau yang ni kita force juga putar, bermaksud dalam dia punya ribbon putus. Okey, bila ribbon putus, bermaksud sekarang ni power supply daripada bateri, daripada alternator tak boleh pergi ke bahagian airbag dan juga tak boleh pergi ke bahagian horn, tak boleh pergi kepada bahagian radio switch. Boleh faham Okey, jangan kita overdose putar. Okey, tadi saya dah putar sebanyak 4. So, saya akan reverse lah sebanyak 4. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey. Ini fungsi spiral cassette untuk memastikan roda steering tetap boleh berputar tanpa menyebabkan harness yang dipasang padanya terbelit pada bahagian dia punya shaft dan putus. Okey, sekarang ni saya nak tanggalkan dia punya spiral cassette. Untuk tanggalkan spiral cassette, kita perlu guna ini adalah screwdriver jenis Phillips. Okey, kalau bahasa Melayunya dia panggil screwdriver bunga, kan? Kalau bahasa Cina dia panggil 10. Sebab kenapa dia bentuk huruf 10. Okey. Jadi kita tanggalkan. Dah tanggalkan, okey, dia punya skru, jadi kita boleh tanggalkan dia punya spiral cassette keluar. Okey, ini spiral cassette dah, kan? Jadi kita boleh letak sebelah dulu, kita pasang semula dia punya skru dekat sini lah, pasang balik skru tempat yang asal supaya tak hilang. Okey. Kemudian kita kena tanggalkan bahagian connector lah. Dia punya connector di antara dia punya supply bawa ke bahagian spiral cassette. Okey, sekarang saya dah tanggalkan. Terbukti untuk airbag system dia akan guna insulator connector yang berwarna kuning. Nampak warna kuning. Okey, warna kuning. Kalau lihat je warna kuning nanti macam ni, ini adalah untuk airbag. Jangan suka-sukalah pergi potong, pergi sambung. Nanti airbag kita boleh meletup anytime. Okey. Itu bahagian proses untuk tanggalkan roda steering dan juga bahagian untuk SRS system. Okey, ini adalah spiral cassette
okey, spare kaset yang telah ditanggalkan daripada roda steering ataupun ditanggalkan daripada steering column. Jadi kita nak buat ujian ke atas spare kaset. Okey. Antara alatan yang diperlukan untuk menguji spare kaset ni, dia punya kebolehfungsian dia sama ada okey ataupun rosak. Jadi kita menggunakan multimeter. Ini adalah digital multimeter. Okey. Bila kita guna digital multimeter, lebih mudahlah kerja kita daripada guna analog multimeter. Dan ini adalah multimeter lah. Bagi yang belum tahu, ini multimeter. Ada student yang tak pernah lihat pun benda ni sebenarnya. Bila kita tunjuk, dia tanya kita balik, ni apa cik? Okey, ini adalah multimeter. Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk melaksanakan kerja diagnose ke atas spiral kaset. Okey, diagnose. Apa tu diagnose? Oh, dia tanya sampai macam tu sekali kan. Diagnose tu adalah kerja-kerja untuk mengenal pasti kerosakan lah. Diagnose kan. Kita nak diagnose, kita nak belik dia satu persatu. Apa punca kerosakan dia? Adakah dia masih lagi okey ataupun dah rosak? Jadi macam mana nak guna benda ni? Okey, nak guna benda ni pun satu hal juga kan. Nak kena belajar. Jadi untuk buat ujian untuk diagnose spiral kaset ni, biasanya kita akan check dia punya continuity test. Okey, kita check dia punya continuity. Kita panggil sebagai continuity test. Untuk check continuity, kita akan setting kita punya multimeter pada sekarang ni dia off lah. Kalau nampak dia off kan. Kita setting dia bukan pada volt. Ini untuk check dia punya voltage V. Voltage kita boleh check untuk direct current ataupun alternating current lah. AC current ataupun DC current. Tapi untuk yang melibatkan continuity, kita letak pada bahagian warna kuning tu. Ada simbol ladam kuda. Itu ada simbol untuk resistance. Kita panggil sebagai ohm lah. Ohm. Okey. Jadi kita letak pada bahagian situ dan dia akan memaparkan pada bacaan skrin ni adalah OL. Okey, OL. OL tu bermaksud tiada kesinambungan. Okey, bahasa Melayunya tiada kesinambungan. Okey, contoh macam mana? Disebabkan benda ni terpisah dua macam ni, jadi bermaksud tiada kesambungan di sini. Bila tak ada kesambungan di sini, dia menunjukkan yang benda ni putus, wayarnya putus. Okey, jadi dia tunjuk OL. Nampak tak OL? Okey, nampak OL. Tapi apabila saya sambung, apa akan berlaku di sini? Di sini akan tulis kosong. Nampak tu dia tulis? Masya Allah, tak nampak 0.0000. Jadi kita lihat kalau dia terbuka macam ni, bermaksud tiada continuity, tiada kesinambungan. Bacaan dia adalah OL. OL, kosong, OL. Kosong and L. Dia ada titik L. Itu bermaksud memang tiada kesinambungan terputus macam ni. Tapi apabila saya sambung macam ni, bacaan dia akan jadi 0.0000 lah ataupun 0.00. Okey, ini dia ada kesinambungan. Tapi kenapa bacaan dia kosong? Kenapa bacaan dia kosong? Okey, saya nak beritahu Ini disebabkan kesinambungan di antara dua-dua pin ni, kesinambungan dia, kedua-dua jarum ni tanpa rintangan. Okey, tanpa rintangan. Rintangan dia adalah kosong. Okey, rintangan dia adalah kosong. Kalau ada rintangan, dia akan tunjuk berapa nilai bacaan. Okey, itu menunjukkan dia punya rintangan yang terhasil. Kalau macam ni, tiada rintangan. Contoh dia macam highway yang kita naik daripada Ipoh pergi ke KL, tiada sebiji kenderaan pun di atas jalan raya. Jadi kita berjalan dengan sangat lancar. Okey. Boleh faham Okey, ini tiada rintangan. Tapi ada bacaan continuity dia sangat cantik. Continuity dia sangat cantik sebab tiada rintangan. Okey, jadi kita nak check continuity untuk spiral cassette. Untuk check continuity, kita nak pastikan sama ada wire ni daripada konektor yang ni, adakah wire ni berhubung dengan wire yang ada pada bahagian sini. Adakah kedua-dua wire ni berhubung? Sebab wire ni dia masuk ke dalam bahagian spiral cassette dan keluar ikut bahagian sini. Okey, kita akan lihat ada tak wire ni berhubung ataupun tak berhubung. Jadi untuk check sama ada dia berhubung tak berhubung, jadi kita buka dulu bahagian sini untuk memudahkan kerja kita.
Kita buka dia. Okey, nampak sekarang ni ada dalam tu ada 2 pin. Ada 2 pin yang mewakili wire. Okey, jadi kita letakkan mana-mana lah. Mana-mana. Yang ni kita boleh sambung sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, biar dia bersentuh. Dan kemudian kita cucuk pada bahagian sini. Okey, kita lihat. Kemudian kita lihat bacaan. Kita lihat bacaan pada multimeter. Jadi bacaan pada multimeter adalah 0.000.7. Dia main. Okey, nampak tu. Okey, bermaksud continuity dia masih lagi cantik. Dia ada bacaan. Bermaksud wire dia belum lagi putus, wire dia belum lagi terkepit, wire dia belum lagi terkepak. Sebab kalau resistance dia tinggi, berkemungkinan wire tersebut telah terputus bahagian dalamnya, hanya tinggal beberapa wire saja, ataupun wire tersebut sudah terkepit, ataupun wire tersebut sudah hampir nak terbakar. Bila wire hampir nak terbakar, panas terlangsung, dia punya resistance adalah sangat tinggi. Ataupun wire terkepit, resistance dia sangat tinggi. Tapi ini dia punya bacaan hanya 0.4, 0.5, 0.6 and then main-main macam tu je lah kan. Jadi masih lagi cantik sebab resistance dia sangat rendah. Okey. Itu untuk satu harness, satu wire, dan kita akan cuba lagi untuk satu wire. Bila saya cuba lagi untuk satu wire pun ada bacaan. Bila pun ada bacaan, bermaksud sekarang ni ada masalah. Sepatutnya wire yang sebelah dengan wire sebelah dia tak boleh nak bersambung. Okey, mesti terasing. Supply dengan earth mesti berbeza. Satu daripada supply, satu balik ke earth mesti tak boleh bersambung. Kalau macam ni, dia mesti ada short circuit ataupun berlakunya lita pintas di dalam spiral kaset. Boleh faham tu Okey, dia ada berlakunya lita pintas. Sambung yang sebelah lagi pun, bacaan pun tetap ada. Ini menunjukkan yang spiral kaset kita, kalau boleh, kita kena tukar baru sebab berlakunya lita pintas. Bahagian mana lita pintas? Mungkin bahagian dalam spiral kaset ataupun di bahagian hampir dengan spiral kaset. Kalau kita ikutkan wire ni, dia tak bersentuhan lah. Dia cantik bersambung. Kalau bersentuhan di luar ni, ada wire yang luka, bersentuhan wire sama wire, boleh juga terjadinya short circuit. Tapi rasa yang luar ni cantik, tapi yang bahagian dalam spiral kaset telah mengalami short circuit, dan saya recommended untuk renew ataupun kita tukar baru dia punya spiral kaset. Okey. Uji bahagian horn. Okey, untuk menguji bahagian horn, jadi saya sambung satu wire untuk horn dengan menggunakan warna merah punya jarum, warna hitamnya jarum, dan bahagian sini untuk kita guna warna merah. Kita lihat bacaan dia. Okey, bacaan dia, ya, ada bacaan. Ini menunjukkan continuity dia. Okey lah, Masya Allah, tertanggal pula. Okey, kita sambung. Okey, dia masih lagi ada bacaan. Sekejap ada, sekejap tak ada. Biasalah, sebab tangan saya bergerak. Bila tangan bergerak, dia jadi macam tu lah. Okey, masih lagi. Okey, adanya continuity. Okey, ada continuity lagi, masih lagi okey. Tapi kita nak lihat, berlaku tak short circuit di antara horn, wire horn ni dengan wire bahagian airbag. Kita cuba sambung satu di sini. Okey, kita sambung. Okey, moga-moga dia melekat di situ. Okey, cantik. Kemudian kita cuba sambung bahagian horn. Kita tengok dia ada bacaan ke tak ada bacaan. Kalau ada bacaan, kita buang je lah spiral kaset ni, kita tukar yang baru lah. Okey, tiada bacaan. Bermaksud harness ataupun wire antara horn punya wire dengan spiral kaset punya wire tiada bacaan. Bermaksud short circuit tak berlaku di antara horn dan juga spiral kaset lah. Okey, ataupun airbag. Tapi berlaku di okey, kita tengok. Okey, cantik, tak berlaku.
short circuit hanya berlaku di antara wire sepada kaset sahaja. Okey. Saya menyatakan yang dalam ni ada ribbon. Okey, ribbonnya macam mana? Jadi saya buka lah, saya tunjuk macam mana dia punya dalaman. Inilah dalaman dia. Inilah ribbon dia. Nampak tu ribbon dia. Okey. Nampak ni Dalam ni sebenarnya ada sambungan wire lah. Ni orang panggil sebagai printed ribbon. Okey. Dia dah print dalam ni. Okey. Nampak ni 1 2 3 jalur. 3 jalur kabel. Okey, 3 jalur kabel mewakili 1 untuk horn. Okey, 1 untuk horn, 2 lagi adalah untuk airbag system. Okey, airbag system. Airbag ni dia adalah untuk supply dan juga earth. Okey, earth ni juga kongsi dengan horn lah. Okey, jadi inilah dalaman dia. Kenapa kita tak boleh putar lebih-lebih? Kalau kita putar lebih-lebih, apa yang berlaku? Bahagian inilah yang tertanggalnya. Okey, bahagian inilah yang terputusnya. Tadi kita putar 4, maksimum boleh pergi. Kalau kita putar lagi, jadi 5, 6, bahagian ini tertanggal. Bila bahagian ini tertanggal, bermaksud airbag kita tak berfungsi, horn pun tak berfungsi. Kalau kita punya steering, wheel ada radio system ataupun ada cruise control, semua akan gagal untuk berfungsi disebabkan wire ni tertanggal. Wire ni boleh pasang balik tak kalau tertanggal? Boleh pasang balik. Tapi kalau kita sebagai mekanik dekat luar sana, kita tak akan buat lah. Kita akan tukar seketul. Tapi kalau kita sendiri, kereta kita sendiri, insyaAllah lah kita boleh repair sendiri. InsyaAllah. Tapi kalau kereta customer ni biasanya kita tukar seketul lah. Itu rahsia lah antara kita, mekanik. Kita cuba nak pasang balik lah. Sebab saya dah buka kan. Dah terabur macam ni. So kita cuba pasang balik. InsyaAllah lah. Tak ada masalah. Sebab pemasangan ni. Okey, jangan pastikan jangan dia punya apabila kita buka macam ni, pastikan jangan dia jangan kita kepak dah. Jangan kita perpak kepak dah. Kepak dah dalam putus. Okey, bila dalam putus memang jahanam lah, kena tukar baru. Okey, sebenarnya kita pastikan yang ribbon ni jangan terpatah habis. Buat masuk dalam dia putus. Okey. Sekarang saya ada gulung, nak pasang balik lah. Terbelit lah pula kan, terpintar pula. Okey, kita letak dulu bagi clear barang. Okey, masya-Allah, terpintar pula. Okey, dah jadi macam ni. Nampak cantik kemas yang ni kita cuma letak cantik-cantik. Okey, nampak dia punya kedudukan. Okey, kita belit dia. Okey, maksimum tu tak boleh pergi dah. Ini adalah maksimum, tak boleh pergi dah. Kemudian kita pasang balik lah bahagian dia punya cover tadi yang telah saya tanggalkan. Ini dia punya cover lah. Okey, kita pasang semula. Cover. Dah pasang semula cover. Kita just tekan je sebenarnya ni. Dia kelip je. Okey, cantik. Okey. Dah cantik. Dah cantik macam ni, kita boleh cuba putar lah. Okey. Okey, cantik. Okey, tak boleh pergi dah ni. Ini adalah maksimum, tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi dah. Jadi kita kena bilang balik lah. 1 2 3 4 5 6. Okey, bermaksud sekarang ni dia ada 6 putaran je. Kalau 6 putaran bermaksud 3 kanan, 3 kiri. Pusing ke kanan 3, pusing ke kiri 3. Jadi saya kena hitung, jadi dia jadi 3 lah. 1 2 3. Okey, dah 3 macam ni, baru kita boleh pasang semula pada bahagian steering column. Okey. Kita nak pasang semula lah. Okey, kita nak pasang semula spiral cassette roda steering pada kenderaan lah. Jadi kita langkah permulaan kita pasang semula spiral cassette. Okey, nak pasang semula spiral cassette mudah saja. Tadi kita dah hitung dia 6 pusingan keseluruhan. Jadi 3 kiri dan juga 3 ke kanan. Apabila kita dah setting 3 ke kiri, 3 ke kanan, kita cuma perlu buka lah balik. Tadi kita dah ikat kat sini kan. Jadi kita tanggalkan.
kita pasang semula dia punya spiral cassette. Kena ingatlah, ini bahagian bawah, ini bahagian atas. Okey. Dan satu lagi, nampak yang warna kuning ni. Okey, kuning ni adalah sebagai penanda. Kalau kita lihat pada spiral cassette, dia ada, okey, nampak tak? Sini satu slot. Okey, sini satu key, sini satu key. Tak nampak, ini satu key dan ini dia punya slot. Besar, kecil, besar dan kecil. Pastikan besar kecil tu masuk betul lah. Kan, jangan bagi masuk salah lah. Nanti masuk salah dia patah. Kalau kita force dia masuk cara salah, patahlah dia. Ni sebab benda ni sensitif, dia manja sikit. Kita pasang semula dia punya spiral cassette. Okey, dah pasang. Okay, yang ni kita ikat dia ikut kesesuaian. Jangan kita guna tenaga kita berlebihan kat sini. Sebab dia dibuat daripada plastik sahaja. Kan? Kalau buat pada besi pun, kalau besar ni saiz, kita ikut sekuat hati kita, putus benda ni. Jadi kita agak-agak sajalah ikat. Rasa ketat sikit dah. Sebab benda ni melekat kat sini pun okey dah. Jangan kita ikat. Boleh ikat, kita ikat lagi. Boleh ikat, kita ikat lagi. Last kali apa yang berlaku? Pecah dia punya plastik tu. Okey. Okey. Lekat dah lah. Okey, seterusnya. Bawah ni kita kena sambung balik lah. Dia punya ini untuk horn. Kita sambung balik untuk horn. Okey. Ini untuk bahagian dia punya SRS. Kita sambung balik SRS dia. Okey. Di bawah sana kita sambung balik. Kemudian apa yang kita nak buat seterusnya? Kita nak pasang balik dia punya kalau boleh kita pasang balik dia punya steering column cover lah. Steering column cover ni yang takhir pun boleh, tapi nak pasang dulu pun boleh. Tapi saya nak pasang dulu bahagian untuk steering wheel. Okay, kita lihatlah steering wheel. Kita pasang dulu untuk steering wheel. Nak pasang steering wheel, pastikan dia punya harness ni, okay, kita masuk kembali ke dalam dia punya steering. Lubang dia ada lubang cantik tu tak. Okay, kita masuk kembali. Okay, tarik elok-elok, jangan main sentak-sentak sebab dia sensitif. Okay. Kita masukkan semula. Dan pastikan tadi kita dah buat marking kita buat marking sini, okay, dengan bahagian steering wheel. Jadi kita ikut marking dah. Jangan tak ikut marking. Bila kita tak ikut marking nanti steering kita sengat. Okay. Jadi kita ikut marking kita buat. Jadi marking di sini. Okay, cantik cun. Dah macam ni kita pasang, dah cantik macam ni. Apa yang kita nak kena buat adalah kita ikat balik dia punya bahagian steering column shaft. Okey, letak balik dia punya spring washer. Ini washer. Tapi bila dia potong macam ni, ada terpotong macam ni, ini adalah spring washer. Spring washer ni tujuan dia adalah untuk memastikan dia punya nut ni sentiasa ditendang keluar lah. Untuk bagi dia ikat tu biar dia tak mudah tanggal, orang panggil kan. Dia sentiasa ada tekanan untuk mengelakkan dia tertanggal. Jadi kita ikatlah bahagian tengah ni. Yang tengah ni sebenarnya ikat dia kita kena guna torque wrench. Tengah ni kita kena ikat guna torque wrench. Kalau dalam 19 size 19 ni lebih kurang dalam 90 Nm ataupun 100 Nm sahaja. Jangan kita ikat ikut tenaga kita. Kalau kat student saya cakap jangan guna kedekat lembu ataupun guna kedekat gajah. Nanti nak buka lagi sekali mati kan. Jadi yang ni kita ikat guna torque. Okey, kita guna torque lebih kurang dalam 90 Nm. Kalau boleh 80 Nm pun sudahlah. Sebab kenapa? Benda ni duduk kat sini. Dia just bergerak macam ni saja. Dia bukan bergerak macam roda. Kalau roda berputar, yang tu kita perlu torque yang betul-betul lah. Ikut torque. Okey. Jadi kita ikat dia. Lebih kurang dalam 90 Newton ataupun 80 Newton meter. Okey. Dan yang menggunakan torque wrench. Okey, ikatan yang menggunakan torque wrench. Macam mana bentuk torque wrench tu? Sekejap. Torque wrench torque wrench. Torque wrench ni dia ada berbagai saiz lah. Digunakan mengikut berapa berat Newton meter yang kita nak. Kalau melibatkan jentera-jentera berat yang memerlukan 200 Nm ke atas, dia punya torque wrench lagi besar lah pada ni. Yang ni julat dia sampai 200 Nm je. Jadi besar ni je lah.
Kalau nak bawah lagi pun ada, kecil lagi pun ada. Tapi yang ni saya ikat tadi lebih kurang dalam 80 Newton meter lah. Kita letak macam ni dan kita cuba ikat dah. Okey, dengar Okey, itu sahaja. Okey, bila dah bila diikat bunyi tak bermaksud dia dah sampai kepada torque yang kita mahukan. Torque ni kita kena refer kepada dia punya spek lah, dia punya spesifikasi. Kalau dengan menggunakan torque wrench, insya-Allah ikatan untuk nut adalah sama untuk semuanya dan adalah langkah kerja untuk memasang semula airbag. Okey, airbag pada bahagian roda steering. Okey, kita sambung dulu bahagian dia punya horn. Okey, dah sambung horn, kemudian kita sambung balik dia punya bahagian kita sambung balik bahagian dia punya connector untuk supply airbag. Kemudian kita masukkan semula perlahan-lahan, okey, secara kaedah yang betul lah ke dalam bahagian dia punya, okey, bahagian dia. Pastikan wire jangan terkepit masukkan semula bahagian tempat yang asal. Dah cantik duduk tempat yang asal, okey. Tengok di sini dah cantik. Tapi kaitan dia dah lama, biasalah kita lama macam nilah. Okey, kemudian kita ketatkan semula dengan menggunakan torque key lah. Okey, kita menggunakan torque key, kita ketatkan semula. Okey, ketat. Okey, ketat. Okey, dah ketat. Kita nak pasang dia punya steering column cover. Bahagian bawah kita lebih dahulu. Okey. Kita pasang steering cover yang bahagian bawah terlebih dahulu. Pasang steering column cover pada bahagian atas. Dah siap pasang bawah, kita pasang atas. Sudah kita pasang cover bahagian bawah, bahagian atas dan bahagian sini sudah komplit. Kita cuba putar. Okey. Putar. Okey. Kemudian yang terakhir adalah menyambung semula terminal bateri. Jika nak sambung terminal bateri, kita mesti sambung positif dahulu, kemudian baru diikuti dengan negatif. Okey, dah sambung semua cantik, baru kita boleh start engine dan kita cuba putar roda steering ataupun kita buat pandu uji, test drive untuk melihat ada tak roda steering masih lagi straight pada jalan lurus ataupun dah sengit. Okey. Apabila semua dah settle macam ni, kita akan buat 5S lah. Buat 5S untuk mengemas semula apa yang telah kita laksanakan tadi tool yang kita gunakan. Telah selesai kenderaan telah selesai dipasang semula dengan roda steering. Okey. 5S telah dilaksanakan. Fender cover semua telah disimpan okey, fender cover telah disimpan. Okey, tadi adalah proses untuk merombak rawat roda steering, langkah kerja yang telah saya tunjukkan. Jadi saya berharap agar semua pelajar dapat melihat dan mencatat serta merekod apa yang telah saya laksanakan sebentar tadi. Jika masih belum memahami apa yang telah saya lakukan sebentar tadi, iaitu merombak rawat roda steering, pelajar boleh direct message kepada saya ataupun call saya untuk mendapatkan kepastian. Okey, jadi dengan video yang dihasilkan, semoga ianya dapat membantu para pelajar di musim PKP 3 ni lah untuk kita running kelas. Berjumpa lagi di lain hari. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.